Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar IHT01. Bertemu kembali kita dalam video kali ini. Alhamdulillah pelajar, kita dah belajar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan transport across membrane. Kita tahu ada transport yang memerlukan tenaga dan ada transport yang tidak memerlukan tenaga. Yang untuk tidak memerlukan tenaga, kita namakan dia sebagai passive transport, iaitu transport of the molecule across the membrane without expenditure of energy. Jadi kita dah bincangkan habis berkaitan dengan passive transport pelajar, bermula dengan simple diffusion, diikuti dengan osmosis dan kita tamatkan dengan video yang lepas iaitu facilitated diffusion. Hari ini pelajar kita akan tengok satu lagi mekanisme transport across membrane yang kita panggil sebagai active transport. Active transport ini pelajar adalah satu bentuk pergerakan molekul or ion. Highlight perkataan molekul or ion. Ia macam kaedah facilitated diffusion, iaitu movement of molecule or ion. Namun untuk active transport, dia adalah movement of molecule or ion across plasma membrane against their concentration gradient. Highlight perkataan against their concentration gradient. Ini adalah satu perbezaan utama antara facilitated diffusion dan juga active transport. Active transport ini memerlukan satu bentuk mekanisme pengangkutan bahan secara pump. To pump solute. Highlight perkataan pump. Kita guna perkataan pump maksudnya dia berlaku secara paksaan. To pump solute across the membrane against to pump the solute across the membrane against concentration gradient. Padam the membrane To pump solute across membrane against concentration gradient. Ganti perkataan concentration gradient di sini. Required and energy. Highlight perkataan required and energy. Maka ini adalah satu lagi perbezaan antara facilitated diffusion dan active transport. Facilitated diffusion berlaku secara not required and energy. Meanwhile, active transport is required and energy. Penting tak perkara ini berlaku pelajar? Perlu tak satu-satu molekul or ion ini kita pump dia melawan kecerunan? Biasanya kita lihat daripada tinggi ke rendah. Sekarang ni berlaku daripada concentration yang rendah, low concentration, to the region with high concentration. Melawan arus. Penting tak perkara ni berlaku? Penting pelajar. They are enable cell to maintain internal concentration of a small solute. Highlight perkataan maintain internal concentration of small solute. Contohnya sodium ion di dalam sel adalah sikit. Sodium ion. Manakala sodium ion di luar adalah banyak sekiranya kita mengambil kandungan garam yang tinggi. Maka secara kebiasaannya sodium dari luar akan masuk ke dalam sel. Bagus tak dia berlaku macam tu? Dia tidak bagus berlaku sekiranya kemasukan tu berlaku dengan sangat banyak Masuk, terus masuk dan terus masuk. Dia menyebabkan dalam sel ini mempunyai high concentration of sodium. Apabila dia menjadi high concentration of sodium, dalam sel menjadi hypertonic. Bagus tak kalau hypertonic? Tak bagus kan? Air dari luar akan masuk dan masuk lama-lama sel akan swell dan burst. Bahaya. Jadi dalam sel sentiasa kena kurang sodium. Sodium diperlukan oleh sel, tapi kandungannya sentiasa kena kurang. Jadi sel ni perlu pump keluar sodium sekiranya kandungan sodium semakin banyak. Dia kena pump keluar. So they are important to maintain internal concentration of the small solute in the cell. Jadi pelajar, untuk proses active transport ini juga dia required transport protein. The transport protein that move solute against concentration gradient are all carrier protein. Highlight perkataan all carrier protein. Maksudnya dalam kaedah ini facilitated diffusion melibatkan dua jenis transport protein, channel protein dan carrier protein. Namun bagi active transport dia hanya perlukan satu saja iaitu carrier protein. Hanya carrier protein saja terlibat, iaitu dengan kaedah mengubah bentuk, change their shape to shuttle the ion against their concentration gradient. Tengok elok-elok pelajar, contoh paling popular untuk active transport namanya adalah sodium potassium pump.
Sodium potassium pump adalah salah satu contoh utama untuk menerangkan active transport. Sodium potassium pump ni berlaku melibatkan exchange of sodium ion for the potassium ion across the plasma membrane of the animal cell. So sodium potassium pump ni ada pada animal cell dan dia akan menjalankan satu bentuk active transport untuk mengekalkan kandungan satu-satu ion dalam sel. Okey, itu sahaja yang kita bincangkan untuk active transport dan saya harap kamu dapat bandingkan dia dengan facilitated diffusion. Jadi kita nampak ada 3 perbezaan ketara antara active transport dan facilitated diffusion. Facilitated diffusion sejenis passive transport, not required an energy. Meanwhile, active transport adalah required an energy. Facilitated diffusion is involve movement of molecule or ion from the high concentration region to the low concentration region. Manakala bagi active transport is about movement of molecule or ion, macam sama ya, but from the low concentration to the high concentration, means that they are against concentration gradient. Facilitated diffusion involve carrier protein and channel protein as a transport protein. Meanwhile, active transport aided by the carrier protein only. So kita nampak 3 perbezaan tu yang ketara. Saya harap kamu dapat membaca lagi dengan lebih lanjut tentang active transport ini dan kita akan cuba relatekan dengan sodium potassium pump pada next lesson. Jadi itu saja untuk kelas kita pada kali ini. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.